Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bertemu kembali dalam channel cikgu. Kali ini cikgu tunaikan janji untuk sambung kitar karbon ya. Jika dalam video lepas cikgu telah jelaskan mengenai kitar oksigen. Sebenarnya kitar karbon dan kitar oksigen saling berkaitan ya. Dan biasanya kitar karbon dan kitar oksigen dihurai secara bersama. Okey. Cikgu tunjukkan alam sekitar ya. Yang mana alam sekitar ini yang mengandungi unsur biotik dan abiotik, yang mana daripada unsur-unsur ini akan berlakulah kitaran ya. Tapi kali ini cikgu akan jelaskan mengenai kitaran karbon ya, kitaran karbon. Jadi apa sebenarnya maksud kitar karbon ini ya? Okey. Kitar karbon ialah kitar ya yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Ya. Kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan proses pengambilan dan pengembalian semula karbon dioksida ke udara secara berterusan. Ya. Proses mengambil dan proses mengembalikan semula karbon dioksida ke udara secara berterusan. Jadi, keseimbangan karbon semula jadi dikekalkan melalui kitaran ini. Ya. Bermaksud ia berlaku secara semula jadi. Okey, baiklah saya akan mulakan kitar karbon ini dengan karbon dioksida yang terdapat di atmosfera. Karbon ini akan digunakan oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis. Ya. Diambil oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis lalu menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Ya. Glukosa dan juga oksigen. Okey. Tenaga yang terdapat dalam tumbuhan hijau ini pula akan digunakan oleh binatang ataupun haiwan ya. Okey. Dan tumbuhan dan haiwan pula akan menjalankan proses respirasi yang mana melalui proses ini haiwan akan menghasilkan atau membebaskan karbon dalam bentuk karbon dioksida ke atmosfera. Seterusnya, apabila berlakunya unsur biotik seperti tumbuhan dan juga haiwan mati, maka makhluk pengurai ini akan menjalankan proses perebutan lalu membebaskan karbon ya, yang terdapat dalam tumbuhan dan haiwan ini dalam bentuk karbon dioksida dan dikembalikan semula ke atmosfera. Okey. Dan seterusnya ialah pengembalian ini juga berlaku apabila berlakunya pembakaran bahan api fosil, yang mana kita ketahui bahan api fosil terbentuk daripada sisa tumbuhan dan haiwan yang telah mati yang mengandungi karbon. Okey. Pembakaran bahan api fosil ini akan juga mengembalikan karbon dioksida ke atmosfera. Ya, mengembalikan karbon dioksida ke atmosfera. Dan seterusnya ialah respirasi pokok ya. Respirasi pokok yang berlaku di stomata, yang mana berlakunya proses penguraian makanan yang menghasilkan tenaga ya. Akhirnya juga akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Jadi, daripada proses ini, pengambilan dan pengembalian ini, maka kitar karbon menjadi seimbang. Ya, kerana terdapatnya pengambilan dan pengembalian semula karbon dioksida ke atmosfera. Maka kitar karbon ini menjadi lengkap. Ya, menjadi lengkap. Okey, cikgu akan jelaskan dalam bentuk proses ya, agar lebih senang untuk dijelaskan. Yang pertama ialah cikgu ulang semula daripada gambar rajah tadi ialah karbon dioksida dalam atmosfera akan diambil oleh tumbuhan ya untuk menjalankan proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan
membebaskan oksigen ke atmosfera. Okay. Oksigen dari atmosfera digunakan oleh tumbuhan dan haiwan untuk pernafasan dan respirasi. Okay. Proses ini, respirasi, pembakaran bahan api fosil dan perebutan seterusnya akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Maka proses ini akan bermula semula dengan karbon dioksida atmosfera akan diambil oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Nampak tak anak-anak sekalian? Maka proses ini akan berlaku secara berterusan, ya, mengulang benda yang sama, ya. Jadi cikgu harap, ya, anak-anak boleh faham apabila melihat gambar rajah dan huraian cikgu. Okey. Dan kita karbon ini akan sentiasa seimbang apabila berlakunya pengambilan dan pengembalian semula karbon ke dalam atmosfera. Tetapi, kalaulah berlaku aktiviti manusia yang mengubah jumlah karbon, maka kita karbon menjadi tidak seimbang. Ya. Okey, apa akan jadi ya apabila manusia menjalankan pelbagai aktiviti yang menyebabkan kita karbon terganggu? Okay, apabila kita karbon terganggu, tentu saja akan meninggalkan pelbagai kesan ke atas alam sekitar fizikal. Jadi untuk video ini, cikgu hanya akan jelaskan secara ringkas, ya, bagaimana aktiviti manusia akan menyebabkan berlakunya peningkatan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera. Bermaksud karbon akan melebihi daripada 0.03% dalam atmosfera. Jika keadaan ini berlaku, anak-anak sekalian, maka akan berlakulah kesan yang pertama, iaitu peningkatan suhu. Ya, suhu akan meningkat. Cikgu akan jelaskan dalam video cikgu yang akan datang, ya. Cuma cikgu hanya akan sentuh secara ringkas, ya. Okey, seterusnya akan berlakulah pemanasan global. Ya, pemanasan global yang menyebabkan berlaku kesan seterusnya, iaitu pencairan glasier, sama ada di kutub utara atau di kutub selatan. Okey. Dan seterusnya juga akan menyebabkan berlakunya perubahan cuaca. Ya, sama ada ribut, ya, disebabkan oleh tekanan udara yang rendah kerana suhu yang tinggi. Dan akhirnya membawa pada pemanasan bumi, ya, pemanasan global. Okay, ini kesan daripada peningkatan karbon dioksida. Jadi, cikgu harap anak-anak boleh buka minda dan ataupun terus mencari rujukan apakah aktiviti manusia itu, ya. Jadi sebelum cikgu tinggalkan video cikgu kali ini, cikgu akan bagi satu hadiah, ya. Hadiahnya, bincangkan aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitar karbon. Nah, bincangkan aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitar karbon. Jadi, cikgu harap anak-anak sekalian dapat berbincang, ya, bersama dengan guru atau rakan-rakan untuk mencari jawapan yang terbaik. Okey, cikgu tinggalkan dengan kata-kata yang biasa. Subscribe, like dan share channel cikgu agar cikgu dapat menghasilkan video yang seterusnya.